nak bermula dengan saham, apa kena buat? Kita mula majlis dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, kita baca doa dulu. Doa sebelum kita start kelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kami reda ya Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Tuhan kami, bukakanlah ke atas kami hikmahmu dan bentangkan ke atas kami gedung rahmatmu. Wahai Tuhan yang maha pengasih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey, untuk kelas hari ini, kita memang ajar basic asas pasal saham yang memang tak tahu apa-apa pasal saham. So kelas ni menceritakan, kita akan bagi tahu apa itu. Poin nombor 1 kita akan cerita saham tu apa dia, nak bermula dengan saham apa kena buat. So nombor 2 kita kena ada CDS account. So saya akan ulas macam mana CDS account yang kita boleh buat lah di Malaysia. Guna CDS account apa? Ada banyak jenis CDS account lah. Dan yang ketiga, bila kita dah ada CDS account, dari situlah kita start macam mana kita nak bermula dengan saham, kita nak analisis saham. So ada beberapa jenis analisis dalam saham. So nanti saya akan terangkan beberapa jenis analisis dalam saham. Okey, dan yang keempat, kita akan ulas juga basic antara asas lah, basic terminologis dalam Islam, dalam saham. Iaitu orang kata basic term-term lah, antara basic term yang digunakan dalam saham. So ni antara basic term lah. Okey, dan yang kelima, bila kita dah tahu pasal basic apa semua, so pasal traders. Kita ni traders. So kita ni jatuh dekat traders yang mana. So kita akan tahu jenis-jenis traders dan juga level-level traders yang ada. Dan akhir sekali kami bukakan kepada FAQ lah. Kalau nak tanya sebarang soalan, tak kisah pasal saham, so kami akan usaha jawab lah. Yang mana kami tahu, kami akan share. So terima kasih yang join kelas malam ni. Okey, untuk kelas malam ni saya akan ada partner saya lah. So saya akan cover 3 ke 4 topik lah dan saya akan pass kepada kawan saya. Okey. Okey, basic saham. Maksud trading saham. Kita membeli sesuatu saham pada satu harga dan kemudian menjual pada satu harga yang lain. So maksud trading saham ni, asas dia ni lah. Kita beli satu saham pada satu harga, sebagai contoh, kita beli saham harga RM1 dan kemudian kita jual pada harga yang lain. Tak kisahlah kita jual 50 sen ke, RM1.50 ke. So trading saham maksudnya berlaku jual beli dalam saham dekat situ. Kita membeli dan kita menjual. So tu maksudnya kita trade saham. Kita trading saham. Okey, apa hukum dia? Hukum trading saham harus dengan syarat kita trade counter yang syariah sahaja. Hukum dia harus dengan syarat kita trade counter yang syariah sahaja.
Okey, macam mana nak tahu kaunter tu syariah ke tak? Salah satu dia akaun M+ lah. Bila kita buka akaun, nanti saya akan terangkan nak buka akaun macam mana. So salah satu dia M+, bila kita daftar, kita buka akaun M+, kita boleh tick sama ada kita punya M+ tu kita nak syariah ke tak. So kita tick kita punya akaun tu syariah. So kita boleh trade counter yang syariah saja. Bila kita buy counter yang tidak syariah, dia akan jadi fail. So kawan saya pernah kena. Dia daftar akaun M+ syariah, under syariah, kemudian dia tanya saya, kenapa tak boleh beli saham ni? Rupa-rupanya bila check, counter tu tidak syariah. So bila dia beli, dia akan fail. So tak boleh proceed lah untuk counter yang tidak syariah. So tu salah satulah kalau nak tahu macam mana counter tu syariah ke tak. Yang kedua, dekat M+ tu dia ada tulis. Ni salah satu website yang kita boleh rujuk, malaysiastock.biz, untuk semak syariah ataupun tidak. Okey, ni dia punya website, malaysiastock.biz. Okey. Ni salah satu website lah kalau nak tahu counter tu syariah ke tak. So sebagai contoh, saya buka Asia. Okey, dekat malaysiastock.biz ni, kita tekan Asia, kita search Asia. So kita tengok kat bawah ni, okey ni, corporate information. So dia ada bagilah corporate name dia Asia Group Berhad. Simbol dia Asia, nombor kod dia 5099. So dia dekat board dia, main board. So nanti saya akan terangkan board-board yang ada dekat Malaysia. So dekat sini kita dapat tengok syariah, dia compliant. So dia syariah compliant. Dia dalam sektor consumer product dan services. Subsektor dia travel, leisure and hospitality. So kita dapat check kat sini. Ini salah satulah. Sama ada yang pertama tadi kita tengok dekat M+, ataupun malaysiastock.biz pun boleh juga. Okey. Saham ni adalah kita pemilikan sesebuah syarikat. Maksud dia saham ni bahasa Melayu lah. Bahasa English dia share. Okey. Dan maksud dia pemilikan sesebuah syarikat. So syarikat ni, syarat dia nak terbitkan saham dia mestilah berstatus berhad. So status syarikat tu haruslah berhad. Dia tak boleh status enterprise ke, senior berhad ke, tak boleh. Dia kena berhad. Dan bila syarikat tu status dia berhad, dia terbitkan saham syarikat dan apungkan di Bursa Malaysia. Okey, sebagai contoh Asia tadi kan, dia di dalam paper lah dekat SSM, syarikat tu dimiliki oleh, sebagai contoh saya buat, pada awalnya dimiliki oleh Tony Fernandez dengan Meranum tu kan. So dua orang tu. So mungkinlah 60-40 dia punya share. So dia nak letakkan Asia ni pada Bursa Malaysia. So dia kena share dia kena release dia punya share. So berapa persen dia nak tetapkan? Sebagai contoh 30%. So 30% share syarikat tu dia nak apungkan di bursa. So dia kena lepaskanlah. Bila dia lepaskan 30% share dia tu dan ada nilai dia. Berapa dia punya market share lah, apa semualah. So tu lagi panjang lah. So secara basic dia, bila dia nak bila dia nak join bursa tu, dia nak apungkan saham dia di bursa, dia kena riliskan dia punya share. So bila dia riliskan, adalah harga-harga dia. So dia banyaklah dia punya step, dia kena pergi IPO lah, baru dia boleh keluar di bursa. So di bursa pula dia kena ada 3 market, lead, ace dengan main board. So dekat board mana yang bursa nak letakkan saham Asia ni. So banyaklah dia punya step. So secara asasnya syarikat tu berhad, dia nak dapatkan banyak modal lah biasanya. Dia apungkan saham dia ni, dia nak dapatkan modal untuk bagi public beli. Dia nak apungkan saham syarikat dia untuk bagi public beli. So
siapa-siapa je boleh beli share dekat Asia ni. So bila dia dah masuk dekat bursa ni, syarat dia kena kena publikkan lah semua aset-aset dia, financial dia, semua dia kena bagi tahu kepada publik. So dari segi financial report dia ke, semua dia kena release lah kepada publik bila dia dah masuk bursa. Okey, biasanya bila dia dah masuk bursa ni, kita akan panggil dia syarikat awam lah. So kita dapat tengok A sampai Z untuk syarikat yang masuk bursa ni. Daripada macam saya bagi tahu tadi lah, dia punya financial report ke, dia punya status bisnes buat apa, kaki tangan ada berapa, untung ruginya berapa, semua dia kena bagi tahu kepada publik. Okey, dan biasanya dia nak dapatkan modal dengan cepat lah, dan ada pro and con dia lah. Kenapa dia letak dekat bursa ni. Pro dia mungkin dia nak lebih, syarikat dia tu lebih dikenali lah di pandangan mata orang awam lah. Sebagai contoh, Seberdinamik sebagai contoh. Sebelum dia masuk dekat bursa ni, orang tak tahu pun dia buat bisnes apa. Tapi bila dia dah masuk dekat bursa, barulah orang tahu dia ni syarikat buat banyak bisnes dia rupanya, buat oil and gas, construction. So baru orang tahu, baru orang kenal dia. Okey, seterusnya 3 jenis market yang ada di Bursa Malaysia. So dekat Malaysia ni ada 3 market yang paling ni lah. Yang pertama main market, yang kedua east market, dan yang ketiga lead market. So main market ni pasaran terbesar lah, pasaran terbesar dengan penyenaraian lebih daripada 800 syarikat di main market. So macam mana nak check? Di M+ pun boleh, ataupun di stock Malaysia stock.biz tadi pun boleh, yang saya tunjuk tadi. Tengok dekat market mana. So macam contoh Asia tadi dekat main market. So dekat main market ni ada lebih daripada 800 syarikat lah dekat main market. Paling besar lah dekat Malaysia. Dan untuk sesebuah syarikat tu diletakkan di main market, syarat dia lebih ketat lah dengan market, east market dengan lead market. So syarat dia lebih ketat, dan dari segi potensi pun syarikat tu mestilah mencapai syarat dari sudut saiz dan kualiti dan operasi yang lebih tinggi lah daripada yang market-market yang lain. Okey, untuk yang kedua, east market. Dekat east market ni biasanya syarikat yang ada prospek pertumbuhan yang baik. Biasanya syarikat dia tengah-tengah. Dia tak besar sangat, dia tak kecil sangat. So syarikat tu akan dimasukkan di east market, dan dia syarikat yang berpotensi untuk pergi jauh. Biasanya kalau syarikat macam ni, bursa letak dekat east market. Okey, dan yang ketiga, lead market. Lead market ni biasanya dia tertutup lah, bukan untuk public lah biasanya lead market ni. Biasanya kalau public macam kita ni, kita biasa beli counter dekat main market dengan east market sahaja. Dan lead market ni dia tertutup, dia lebih kepada investor-investor yang private lah. So dia lebih kepada private, dia tak hebohkan kepada luar lah. Dan biasanya kita dapat beli dekat main dengan east sajalah. East ni dia tak open lah biasanya. Okey, setakat ni okey, ada apa-apa soalan boleh soalan dekat chat kalau tak faham ke apa. Kalau ada je tanya je, nanti saya akan jawablah, saya cuba jawab. Okey, seterusnya kita pergi kepada broker-broker yang ada di Malaysia. Okey, untuk kita bermula untuk bermain saham, untuk kita trade saham, kita perlukan CDS account. CDS account ni short form untuk Central Depository System. So untuk kita trade saham, untuk kita bermula, wajib ada CDS account. Tak kisahlah. Paling simple nak buka Rakuten 2-3 jam je dah boleh buka.
Sebab Rakuten ni dia adalah startup company lah. Dia startup company daripada Jepun. Bila kita buka account tu, kita bukan buka atas nama kita. Memang kita punya maklumat lah. Tapi kita tumpang Rakuten punya account. Berbeza dengan kita buka account dekat M Plus ke, UOB Kehian ke. Yang tu kita buka account dengan nama kita. Yang ni lagi bukan simple lah. Makan masa minggu mungkin, kadang-kadang sebulan. So di Malaysia ni banyak broker saham yang ada di Malaysia. So yang saya letak kat sini antara yang termurah dan yang kita pakailah M Plus. M Plus lah yang kita pakai, ataupun murah juga UOB Kehian. So antara ni yang saya dah pilih yang mana dia punya fee agak murah lah. Okey. Setiap broker ni dia di-endorse oleh Suruhanjaya Security. So ada Suruhanjaya Security lah yang control, yang monitor broker-broker saham ni menepati ke tak. So dia kena follow apa yang Suruhanjaya Security dah tetapkan lah. Okey, dan setiap company broker ni ada kelemahan dan kekurangan masing-masing. So sekejap lagi saya akan senaraikan apa dia punya kelebihan, kekurangan. Okey, antara kelebihan untuk M Plus dengan UOB ni nak buka dia murah. Saya pun awal-awal lah itu bermain saham, saya buka M Plus je. Saya buka M Plus, tak silap bayaran dia RM10 macam tu lah. RM10 ke RM11 macam tu lah. Rasa RM10. So Easy Trade pun mungkin kita akan jadi remiser lah dekat M Plus. So nanti bila kita dah daftar jadi remiser, kita akan maklumkan balik, boleh buka account under kita lah. Okey, M Plus RM10 dan dia ada dokumen lah. Yang ni detail sikit lah, nak kena IC, salinan bank account, dan adalah beberapa syarat. Okey, dan antara yang termurah juga UOB Kehian lah. Saya RM10 juga buka. Okey, broker ni dia adalah orang tengah antara bursa dan kita. Maksud dia kita beli saham ni melalui platform M Plus dan platform-platform yang ada broker saham di Malaysia lah. So kita daftar dengan dia dan kita dapat login nanti, sama ada di web ke, di apps ke. Kita login di kita punya apps tu, dan dekat situlah kita masukkan duit kita masukkan modal kita kat situ. Dekat situlah kita beli saham-saham yang ada. So kita search, nanti akan ada kelas pasal apa ni, platform ni lah, M Plus. Nanti kelas tak silap kelas next ke kelas bila adalah. Okey, seterusnya ni yang saya ambil lah, saya search internet je. Yang ni dekat web apa, boleh search comparison company broker saham. So ni yang company broker saham yang ada di Malaysia lah. Ada banyak lah sini, dia tulis overall rating, Effin Huang 3 star, M Equity 4 star. So adalah ni dia punya limit dia, payment method, feature apa yang ada. So kat sini ada JFF Apex. Okay. Seterusnya ada BIMB Security 2 star setengah. So CIMB, HL Booking 5 star. HL Hong Leong Bank. So Hong Leong pun murah juga. Minimum RM8. So boleh tengoklah kat sini banyak. Ada Jupiter Security. So saya tak go through one by one lah. Yang saya tekankan dekat sini M Plus. M Plus lah antara yang kita gunalah. So kalau tengok kat M Plus, dia punya star pun 5 star. Sebab M Plus antara yang mobile friendly, senang. So Min pun pakai yang ni lah. Dan dia punya charge pun minimum RM8. So kalau intraday 0.08%.
So kalau lebih daripada 50k 0.5%, bawah 50k 0.08%. So ni untuk akaun cash upfront lah, M+ Silver. So dia ada 2 akaun. Collaterals, ni satu lagi. So ni untuk masukkan duit, banyaklah platform. Biasanya saya pakai online banking lah, nak masukkan duit senang je. Biasanya ambil masa tak lama lah. Dan kat sini dia punya kelebihan juga, attractive margin financial package, dan dia ada support goods to date. Maksud dia GTD order. Maksud dia kita queue buy hari ni, kita nak queue buy sampai within 30 days period. So dia benarkan contoh kita queue buy counter tu sampai 30 hari kita nak set. Contoh hari ni 7 Julai. Kita nak set, kita nak beli counter ni pada harga RM1 sampai 7 Ogos. So dia akan beratur lah. Dia auto beraturkan untuk M+ ni. Contoh hari ni harga dia RM1.20. So kita nak buy RM1. So kalau hari ni tak match, esok dia queue buy pula. Sampailah match. Kalau tak match sampai 30 hari tu, so dia akan auto cancel lah. Dia akan auto queue dekat kita. Okey, yang seterusnya public bank ada, Rakuten 4.5 star, boleh tengok juga. Rakuten pun antara termurah, dan kalau awal-awal dulu saya pun register Rakuten juga sebab cepat kan, sambil-sambil kita register M+, sebab kita dah ada ilmu sikit, nak try kan. Boleh try register Rakuten juga sebab Rakuten dia cepat. Dia punya charge pun RM7, murah lah. Buka account cash upfront je. So dia boleh direct paying by FPX dan fund transfer. So dia ada, ni kelebihan dia, online cash upfront, kontra dan Raku margin account. So inilah dia punya kelebihan. Kalau nak cepat boleh register Rakuten dalam 2-3 jam, esok dah boleh trade dah. Nak try apa ni? Biasakan diri dengan saham kan. So boleh try Rakuten, tengok search buy dekat mana, sell dekat mana. So boleh try lah. Nak tekan-tekan, masukkan duit 100 dulu tak apa. Nak try je. Okay. So ada lagi kat sini RHB Invest ataupun RHB Trade Smart. So banyaklah. Ada SJ Security. So dekat bawah sekali ni ada UOB Kehyan. So 3.5 star. Dan dia punya fee pun murah juga, RM8. So kita suggest M+ lah sebab kita guna M+. Okay. Ni antara comparison lah. Company broker saham. Ada dekat Malaysia. Okay, seterusnya ni komponen lah, 3 komponen untuk berjaya bila kita trade saham. Satu dia, kita kena ada goals. Contoh kita nak ada goals ni, kita kena tetapkan berapa kita nak set kita punya income trading. Contohlah kita nak set sebulan kita nak dapat dalam 2,000 contoh. So kita kena ada target berapa kita nak achieve. So bila kita dah ada target, nombor 2 kita kena ada plan untuk capai goals. So apa kita punya plan dari segi analisis ke apa-apalah. So kita kena follow, dan yang ketiga kena ada disiplin untuk follow kita punya plan dan kena istiqamah lah dengan kita punya plan untuk capai kita punya goals. So 3 komponen untuk berjaya. Yang seterusnya, jenis analisis saham. Okey, bila kita dah ada basic pasal saham sikit, lepas tu kita dah tahu macam mana nak bermula dengan saham, kena ada CDS account. Lepas tu CDS account pun contoh kita dah buka, contoh kita dah try buka Rakuten ke M+. So kita kena ada asas. Macam mana kita nak start bermula dengan saham ni. So kita ada 2 jenis analisis yang popular lah. 2 jenis analisis yang popular yang diguna pakai untuk kita buat analisis pasal saham. Yang pertamanya fundamental analysis, FA. So FA kita ada 2, fundamental analysis FA, dan yang kedua technical analysis, TA short form dia. Okey.
untuk fundamental analysis ni dia famous, fundamental analysis ni dia study, kita masuk dia, kita study pasal fundamental syarikat tu. Kita study pasal dia punya untung rugi ke, dia buat bisnes apa, dia punya report macam mana. So dari segi financial ke, so dari segi fundamental syarikat tu kita study. Dan kebanyakannya fundamental analysis ni diguna pakai oleh institution. Sebagai contoh investor lah. Investor dia nak invest dekat syarikat tu, biasanya dia akan study pasal syarikat tu. Buat bisnes apa, financial macam mana, report lah, setahun punya analisis macam mana, 2 tahun analisis macam mana, 3 tahun lah. So dia tengok kat situ. Untung ruginya berapa. So dia buat analisis kat situ lah. Dan fundamental analysis ni, FA ni tidak popular di kebanyakan trader. So dia popular pada institution tapi tidak popular di kalangan trader. So salah satu dia tools yang kita boleh guna, kita boleh tengok dekat KLSE Screener. KLSE Screener ni, okey, ni website dia. Contoh kita search dekat sini Asia. Okey, dekat atas ni kita search Asia, tekan. Okey, inilah summary lah pasal syarikat Asia. Dia punya nombor kod 5099. So nama syarikat dia Asia Group Berhad. Okey, kita tekan summary. So dia tekan summary, dia akan tulis Asia Group Berhad ni pasal summary lah. Malaysia based investment holding company which manage Asia Group operating in the airline industry. So dekat sini kita dapat tahu dia buat bisnes apa. So dia buat bisnes airline. So adalah explanation dia. Ni website dia. Okey, tu seberingkas lah summary pasal syarikat tu. Ni dia punya market. Dia dekat main market, travel, leisure and hospitality. So ni dia punya harga lah. Harga tertinggi dia pernah capai 91 sen. Harga terendah 87 sen. Volume dia so 13 juta volume. Lepas tu ni price DS, ni 52 week punya harga. 51 sen hingga RM1.27. So return of apa ni, tak tahulah. PE, EPS lah. Kat bawah ni dia punya chart lah, technical chart. Ni technical chart. So kalau nak tengok technical chart pun boleh tengok lah technical chart kat sini. So dekat bawah ni dia ada keluarkan report. Kita dapat tengok dia punya report, quarter report. So untuk Asia, report latest bulan 3 hari tu, dia punya revenue 298 juta. Tapi dia loss 767 juta. So dia condition dia loss lah. Kalau tengok kat sini. Profit and loss ni untuk first quarter tahun ni, revenue dia kat 300 juta lah. Dia loss 767 juta quarter 1. So dia punya report pun dapat tengok kat sini lah, boleh tekan je. So kalau kita tengok Asia ni, dulu dia profitable company daripada 2019, tapi sejak krisis COVID ni, start 2019, hujung tahun 2019 tu, dia punya harga teruk lah. Even bulan 12 tahun lepas pun dia rugi 2.4 bilion. So kita dapat tengok kat sini. So kalau nak tengok annual report, tengok kat sini, annual report, tekan annual. So untuk tahun lepas punya report, dia revenue dia 3, tengok kat sini, 3 bilion dan dia rugi 5 bilion untuk tahun lepas punya Asia. So kita dapat tahu syarikat tu profitable ke tak. Kalau nak tengok dividen boleh tekan sini. So berapa dividen dia bagi. So kat sini ni capital change. Kalau ada warrant ni lah anak syarikat apa ni, warrant dalam company tu. Maksud dia terbitkan warrant, saham warrant. Okey, ni shareholding change. So dapat ditengok detail.
Bila ni? Baru lagi ni, 8 Mac. Transfer, share. Ni kita tengok financial FA lah kat sini. Okey, tu pasal FA. Dan yang kedua adalah technical analysis. So, technical analysis ni kita study pasal technical lah, pasal chart. Kita study pasal price, volume, trend dia, MA tu moving average, Fibonacci ke apa-apalah pasal technical. So lebih kepada chart lah, kita tengok chart, kita buat analisis dekat chart. Analisis ni kebanyakannya popular di kebanyakan trader lah. Macam kita ni, kita study dekat chart. So jaranglah kita pakai FA. So kalau gabungkan FA dengan TA ni, lagi kemas lah. Kalau company tu TA pun steady, FA pun kemas, so cun lah company tu. So untuk technical analysis, easy trade ni kita guna trading view. So boleh register trading view. Register trading view, try buka chart trading view tu, try godek-godek. Kita pun ada kelas pasal trading view lah nanti. Mungkin next week, apa ni, dua hari lagi rasanya. Ke esok, tak silap, tak ingat lah. Yang kelas tu kita ajar pasal trading view dan platform M+. Okey, Assalamualaikum. Okey, saya akan sambung untuk part 2 lah. Untuk bahagian 2 kelas hari ini. Basic saham, betul-betul basic lah. Kelas ni sesuai untuk kalau yang betul-betul tak tahu apa-apa pasal saham pun, sesuai sangat untuk masuk kelas yang pertama ni lah. Dalam list kelas di Easy Trade. Ini kelas yang paling basic kita ajar mengenai saham. Okey, kalau lihat slide tu, untuk part saya ni saya banyak bercerita tentang jenis-jenis orang main saham, jenis lepas tu term-term yang biasa kita guna dan sebagainya lah, betul-betul asas. Okey, untuk jenis-jenis orang yang main saham ni, dia dibahagikan kepada dua lah. Satu traders, yang kedua adalah investors. Dua ni boleh dikatakan sangat berlainan lah. Kalau traders, yang nombor satu ni traders, dia banyak menggunakan analisis, technical analysis, dan kebanyakannya adalah bermain secara short term. Kita main jangka masa pendek sahaja. Dan untuk tim Easy Trade ni, kita adalah traders lah. Kita positionkan diri kita sebagai traders. Kita banyak betul-betul kita guna technical analysis sahaja. Jarang sangat kita tengok fundamental. Okey, tu yang pertama lah, traders. Yang kedua, adanya investors. Investor ni dia banyak menggunakan fundamental analysis, dan mostly investor ni dia main long term lah, berbulan-bulan sehinggalah ke bertahun-tahun lah. Dia akan study satu-satu company tu. Company ni setakat mana dia boleh achieve, setakat mana dia punya potential satu-satu company boleh meningkat, barulah dia akan membeli saham company tu dengan volume yang besar lah. Okay, ini adalah investors. Okay, next. Okay, di jenis-jenis traders, dia ada beberapa jenis lah, dalam 5 ke 6. Okay, jenis-jenis traders yang short term ni, dia ada beberapa kategori pula. Kita kategorikan beberapa pula. Pertama, scalpers. Scalpers ni adalah geng-geng runcit. Dia beli dan jual dalam masa yang paling singkat. Scalpers ni dia paling singkat lah. Dia beli dan jual dalam masa yang sangat singkat. Lepas tu biasanya dia akan, bila dia tengok trading view, tengok chart tu, dia akan tengok chart tu dalam time frame 5 minit, ada kan tengok time frame 1 minit. Jadi betul-betul main short term lah. Beli jual dan sebagainya. Dan geng scalpers ni biasanya dia membeli dan menjual ni dia
tidak mempengaruhi sangat harga counter tu lah. Okey. Yang kedua, kita ada day traders. Day traders ni dia panjang sikit masa dia. Kadang dia beli pagi, dia jual petang. Dia main dalam range dia ni adalah dalam satu hari. Macam tu, day traders. Beli pagi, jual petang dan sebagainya lah. Jadi lebih panjang masa dia. Yang ketiga, kita ada contra traders. Contra traders dia panjang sikit daripada yang nombor 2 tadi. Dia dalam masa boleh dia kategori masa singkat lagi. Dia bermain di antara 1 hari ke 3 hari untuk proses jual beli tu. Kerana dia beli hari ni, esok dia jual. Dan dia beli hari ni, lusa dia jual, macam tu. Dalam range tu dalam sehari ke 3 hari untuk dia proses jual beli tu. Dan macam tu lah, dia beli, dia jual. Lepas tu dia beli counter lain lagi, dia jual. Dan kemasannya adalah sehari ke 3 hari. Okey, yang keempat, kita ada swing traders. Ni panjang sikit. Dia a few days lah, dalam sehingga boleh sampai seminggu. Kerana dia akan analyze tadi, satu counter. Dia akan beli dan dia akan hold satu-satu counter tu beberapa hari sehinggalah kepada seminggu. Dia main swing lah. Dia panggil apa juga yang dia biasa sebut main swing. Main dalam beberapa hari ke seminggu macam tu. Beli dan jual. Tapi ni pun dikategorikan sebagai masa jangka masa singkat lah. Beberapa hari sajalah. Okey, yang kelima kita ada position traders. Position traders ni dia masa dia lebih panjang. Dia akan hold sesuatu counter tu beberapa minggu, boleh pergi juga beberapa bulan, atau mungkin boleh capai sehingga setahun. Dia akan hold satu counter. Biasanya dia akan membeli counter-counter yang uptrend lah. Biasa main long term ni dia akan beli counter-counter yang uptrend dan dia akan hold counter tu. Dia nak cuba maksimumkan profit lah. Okay. Agak lama lah dia bermain. Okay, yang keenam kita ada trend traders. Trend traders ni dia akan hold sesuatu counter tu bila dia buat pembelian. Dia akan hold sehingga beberapa bertahun-tahun lah dia akan hold. Okey, kalau tengok 6 jenis traders ni, untuk kita positionkan diri kita di mana, dia bergantung juga kepada holding power kita yang kita ada lah. Kalau kita modal pun tak banyak, mungkin holding power pun tak besar lah. Mungkin kita tak boleh main jangka masa panjang. Sebab apa? Contoh, kalau kita beli sesuatu counter, contohlah kita positionkan sebagai trade traders. Kita beli counter A dan habislah modal kita. Habis modal untuk kita masuk ke counter lain. Jadi dia kena tengok kesesuaian dengan modal yang kita ada, dengan holding power yang kita ada untuk kita berada di mana. Dengan kesesuaian masa, mungkin ada yang bukan full time kan, bekerja, kan dia tak boleh main scalper sebab dia bekerja, takkan nak hari-hari nak tengok chart. Dia bergantung kepada kesesuaian lah untuk positionkan di mana kita akan berada, jenis traders yang mana kita akan adalah. Dan 6 jenis traders ni, yang tadi tu dia panggil short term lah. Yang 1, 2, 3 tadi dikira sebagai short term. Yang nombor 4, 5 dan 6 ni swing traders, position traders dan trend traders ni dikira sebagai long term lah untuk sebagai traders dalam pembahagian traders. Okey, untuk slide ni saya akan bercerita mengenai jenis-jenis pelabur yang ada lah dalam market biasa. Okey, yang pertama kita ada institution. Adalah tabung haji, ada bank, ada company. Gaya institution ni
dia orang ni biasanya dia modal dia besar. Dan setiap kali dia buat pembelian ataupun setiap kali dia buat penjualan sesuatu kaunter, akan sangat mempengaruhi harga kaunter tu. Sebab dia volume besar. Dia membeli dengan banyak dan menjual dengan banyak lah. Okey, ini adalah geng institution. Dan geng institution ni biasanya dia akan main long term. Dia ni adalah sebagai investor lah, dia akan main long term dan dia akan study fundamental company. Jenis pelabur yang kedua, kita ada retailer. Retailer ni jenis modal kecil. Lepas tu dia panggil JJ Rucik. Lepas tu dia main short term, beli kemudian jual dengan jangka masa yang singkat. Beli untung sikit dia jual, untung 10% jual, macam tu dia main jual beli. Dan geng-geng retailers ni dia tidak mempengaruhi sangatlah harga di kaunter tu. Jadi sebab dia beli pun dengan volume yang kecil. Beli jual. Okey, yang ketiga kita ada forex lah. Kita ada pelabur luar yang akan dalam 3 jenis pelabur yang ada di market. Okey, antara benda penting juga yang perlu tahu sebagai orang baru, bukan ada orang yang baru, how to become the good traders. Okey, macam mana kita nak jadi traders yang berjaya lah, traders yang baik. Apa yang kita nak kena study, okay, apa yang kita nak kena mantapkan diri kita. Okay. Antara nombor pertama, kita nak kena tingkatkan improve chart reading skill. Okay, kita nak kena tingkatkan kita punya skills dalam membaca chart lah, membaca graf. Okay. Dia kena banyak baca buku, kena banyak belajar, kena dapatkan knowledge lah. Di Easy Trade ni memang kita ada, kalau bagi orang yang betul-betul baru belajar ke ataupun dah lama, kita ada list kelas yang banyak daripada kelas hari ni basic sehinggalah kepada advance lah, kepada setup gaya Easy Trade. Jadi boleh follow antara tempat yang boleh untuk tingkatkan knowledge juga. Knowledge macam mana cara pembacaan chart yang betul, skill pembacaan chart yang betul. Sebab kalau kita dapat baca chart tu dengan betul, dengan tepat, akan memudahkan kita untuk kita predict harga dia ni, counter ni lepas ni dia akan naik ataupun dia akan turun. Okey, tu adalah sangat-sangat penting lah. Dan mungkin kalau kita dah beli kalau satu-satu counter, kita bila kita dapat baca dengan betul, kita akan tahu counter ni akan turun ni. Okay, kita akan take profit lah, kita akan TP, kita akan keluar dan sebagainya. Okey, nombor 2, tadi kita tingkatkan lah, kita dapatkan knowledge. Salah satu tempatnya adalah dengan follow kelas-kelas daripada tim Easy Trade lah. Sebab kelas kita pun boleh dikatakan dengan minimum lah bayaran pun RM10 untuk kita buat derma kepada projek-projek derma kita lah. Okey, yang kedua, kita kena banyak praktikal lah. Boleh dikatakan setiap hari kena tengok chart. Kena rajin tengok chart. Lepas tu kalau dalam channel Easy Trade tu, okay, bila admin bagi counter-counter yang dia dah screen ni, nanti tengok dan cuba buat analisis. Okay, counter ni macam mana, apa prediction lepas ni, akan naik ke akan turun, apa setup yang ada dekat counter tu. Okay, kena banyak bermain lah, kena rajin tengok chart, kena banyak study lah mengenai chart ni, kena banyak buat praktikal lah. Bila praktikal, hari-hari kita duduk menghadap chart ni, makin lama mata kita pun akan jadi makin tajam lah.
makin tajam, dan kita pun dah boleh predict lagi percentage untuk betul bila kita predict satu-satu counter tu akan tepat. Fakta dalam saham ni 95% yang bermain saham adalah rugi lah, dan hanya 5% sahaja orang-orang yang bermain saham ni yang membuat untung. Sebab tu bagi orang-orang baru yang baru berjinak-jinak dengan saham ni, perlu tingkatkan skill tadi. Belajar dulu, banyakkan belajar dan mahirkan diri daripada banyakkan melabur awal-awal ni. Kena banyakkan tengok, buat prediction, mungkin awal-awal ni buat paper trade dulu, ataupun gunakan modal yang minimum lah. Gunakan modal yang minimum untuk sebagai belajar. Kalau burn pun sikit-sikit tak apa. Sebagai kita tahu, at least kita tahu prediction kita tu tidak tepat dan sebagainya lah. Dan hanya 5% orang yang buat untung dalam saham ni adalah banyaklah geng-geng institution tadi, lepas tu dengan traders yang dia betul-betul mahir lah dengan apa yang dia buat. Jadi nak kena tingkatkan ilmu, tu yang penting jugalah. Jangan baru belajar sikit-sikit dah nak melabur dengan besar dan sebagainya lah. Kena bermula dengan modal yang seminimum mungkin lah untuk permulaan. Okey, antara yang seterusnya dan ni mungkin yang akhir lah. Basic terminologis yang biasa digunakan dalam saham lah. Dan benda ni bila kita faham setiap basic terminologis ni, memudahkan kita untuk faham. Kita tengok tu kita faham. Bila orang bila dalam channel ataupun dekat mana pun, bila orang mengajar pun kita tahu apa term-term yang dia guna lah. Okey, kita pergi ke nombor 1. Nombor 1 ni bullish. Bullish ni adalah harga price menaik lah. Harga menaik, bullish. Trend menaik lah, harga menaik. Bullish ni dia, perkataan ni dia diambil daripada nak bull lah. Perkataan asal dia bull, lembu. Dan lembu ni kenapa dia diambil harga menaik tu dia namakan bullish, dia ambil daripada perkataan bull tu kerana lembu ni sifat dia bila dia menanduk dia akan tanduk ke atas. Okey, bila dia menanduk ke atas, sebab tu bila harga menaik tu dia gunakan termnya adalah bullish lah. Sebab lembu sifat dia menanduk ke atas. Okey, yang kedua, bearish. Bearish ni adalah price menurun, harga menurun. Kita panggil bearish. Satu-satu counter bila harga dia menurun kita panggil bearish. Bearish ni kata dia diambil daripada kata asal dia bear, iaitu apa dia panggil bear. Bear ni dia punya sifat dia, nature dia, bila dia menangkap apa-apa dia akan turun ke bawah, dia akan pergi ke bawah. Sebab tu dia perkataan dipanggil bearish lah untuk term ni. Perlukah kita tahu bullish ni perkataan daripada lembu tidak mempengaruhi lah kita buat untung atau rugi lepas ni, tapi benda ni bila kita tahu tu at least kita faham kenapa bila harga menaik orang panggil bullish, bila harga turun orang panggil bearish. Menurun orang panggil bearish. Okey, yang ketiga, open. Open adalah harga yang dibuka. Kalau di BSKL adalah pukul 9 pagi lah. Open itu adalah harga counter buka. Hari ni harga open dia berapa? Maksudnya harga dia dibuka berapa? Kemudian dia ada close. Yang keempat, close, harga ditutup berapa? Berapa harga dia ditutup? Satu counter tu dia ditutup dengan harga berapa? Kalau di Malaysia, di BSKL ni, dia dibuka, counter tu dia dibuka pukul 9 pagi
Yang tadi open tadi adalah harga pada pukul 9 pagi lah. Dan close tu adalah harga pada pukul 5 petang. 5 petang, counter tu akan ditutup lah. Dan untuk saham ni dia bukan live 7 hari seminggu. Dia hanya hari bekerja sahaja. Standard dia 5 hari seminggu. Dan mungkin kalau ada public holiday, dia akan cuti jugalah. Counter tu akan cuti lah. Okey, tu untuk open dan close. Yang kelima, kita ada low. Low tu adalah harga terendah pada hari tersebut. Nombor 6, high, harga tertinggi pada hari tersebut. Okey. Seperti yang kita tahu, saham ni dia akan bila dia akan ada turun naik harga lah. Setiap hari tu dia akan ada turun dan naik harga. Dan low tu adalah harga paling rendah pada hari itu. Okay. Kalau high tadi adalah harga paling tinggi dia boleh capai pada hari itu. Disebut high. Okey, yang ketujuh, change. Change itu adalah perubahan harga close hari ini ditolak dengan harga close malam. Okey, change ni perubahan harga close hari ini ditolak dengan harga close semalam. Okey, itu dipanggil change lah. Okey, yang ke-8, lock. Lock ni adalah kalau di sekarang, satu lot tu adalah 100 unit lah. Contohnya kalau kita dengar term, dia beli 1000 lot. Maksudnya dia membeli 100,000 unit lah saham tersebut. Satu lot tu dia bersamaan dengan 100 unit. Volume. Volume adalah berapa lot yang jual beli hari tersebut. Volume tu adalah berapa lot jual beli pada hari yang tersebut lah, dikira volume. Maksudnya kalau hari ni contoh jual beli tu banyak lot, maksudnya volume dia besar, jual beli pada hari tu. Kalau jual beli tu adalah tak banyak, jadi volume dia taklah kecil lah. Tu kita nak melihat satu-satu counter tu dia aktif ke tak lah volume dia. Okey, yang ke-10, volatility, iaitu naik turun chart. Volatility ni jika sesuatu counter tu chart dia turun dan naik itu adalah aktif, turun naik dan sebagainya. Dia salah satu counter tu dia volatile lah. Kita panggil volatility dia tinggi. Maksudnya dia naik turun dan sebagainya lah. Okey. Yang ke-11, buy. Buy ini adalah berapa harga tertinggi orang sanggup beli dari kita. Istilah buy ini adalah berapa harga tertinggi orang sanggup beli dari kita. Kalau kita ada kita beli ada unit dekat counter tu, kita dah beli sebelum ni. Harga buy itu adalah bila kita nak jual, berapa harga tertinggi orang sanggup beli daripada kita. Okey, yang ke-12, sell, adalah berapa harga terendah orang sanggup jual pada kita. Kalau kita buka satu-satu counter, kita nak membeli, jadi kalau sell tu adalah menunjukkan berapa harga terendah orang sanggup jual pada kita untuk saham counter tu. Okey, 12 itu adalah 12 basic terminologies. Okey, kita lihat gambar yang belah kanan, yang ada satu merah, satu hijau. Hijau tu bullish candlestick, merah tu adalah bearish candlestick. Okey, candlestick ni dia memudahkan sikit kita untuk faham. Okey, kalau tengok yang warna hijau, bullish candlestick, dia ada dekat atas tu adalah close. Ingat tak, close tadi adalah harga ditutup. Harga counter tu ditutup berapa. Dekat bawah adalah dia ada open. Open tu adalah harga dibuka. Kalau BSKL pukul 9 pagi, open tu adalah pukul 9 pagi, close tu adalah pada pukul 5 petang.
Jadi counter ni adalah counter bullish lah. Counter ni adalah counter untung lah ni. Kalau macam ni, maksud dia open berapa, kemudian dia close berapa. Close dia tu lagi tinggi daripada harga dibuka pada hari ini. Kemudian bawah tu dia ada low. Low tu adalah harga terendah pada hari tersebut, harga paling rendah. Kalau yang high tu adalah harga yang paling tinggi pada hari tersebut. Tu jika candlestick tu adalah candlestick sehari lah, daily punya candlestick. Okay, kalau kita tengok yang merah ni dia terbalik. Open dekat belah atas. Maksudnya dia open harga pada pukul 9 pagi tu lebih tinggi daripada dia close, harga dia lebih rendah daripada harga dia open. Sebab tu dia dipanggil bearish candlestick. Jadi dia turun, harga dia turun. Dan yang tadi yang lain samalah, low-nya adalah harga yang paling rendah pada hari tersebut, dan high itu adalah harga yang paling tinggi pada hari tersebut. Itu adalah dua candlestick, bullish candlestick dan juga bearish candlestick, untuk memudahkan lagi untuk fahamlah basic terminologies yang biasa kita guna di bila kita trade di saham ni lah. Seterusnya saya akan cerita mengenai level-level traders yang ada lah. Dia ada term-term yang biasa digunakan lah. Untuk 0 hingga 5 tahun masih dipanggil newbie lah dalam saham. Sangat baru. 0 hingga 5 tahun boleh dikira sebagai newbie. Maksud dia kalau 4 tahun pun masih dikira newbie lagi dalam saham. Okay, kalau 5 hingga 10 tahun dipanggil amateur. Okay, dia dah naik level dia, naik ke amateur. Untuk 10 ke 20 tahun dikira sebagai experience lah. Term dia adalah level dia adalah level experience, dia berpengalaman. 10 hingga ke 20 tahun. Untuk lebih 20 tahun dikira sebagai veteran. Level dia adalah level veteran untuk melebihi 20 tahun. Maksudnya dia kalau krisis ekonomi 10 tahun sekali, dia dah lalu 2 krisis ekonomi lah. Okey, ini adalah level traders. Yang newbie tadi biasanya ialah baru-baru ni dia guna pun modal dia sikit. Lepas tu dia kena tengok trend untuk dia dapatkan experience lah. Dia lah benar orang baru lagi ya. Experience tak banyak. Lepas tu senang repair kalau loss. Maksudnya bila bermula dengan modal yang sedikit, kita senang untuk repair. Bila berlaku loss. Kalau bermula dengan modal yang besar, memang sangat berisiko untuk kita nak recover balik loss yang kita buat. Okey. Antara nasihat kita juga, jangan buat loan untuk trade. Janganlah pinjam ke jangan. Pastikan guna duit sendiri yang kalau burn pun duit tu awal-awal kita main rugi, burn duit tu. Kita tidak terduduk lah. Mana kita boleh accept sebagai yuran pembelajaran dalam bermain saham. Kalau gaya easy trade yang kita nasihatkan adalah bermula paling maksimum pun 2,000 je untuk permulaan. Dan jadikan 2,000 tu sebagai permulaan untuk kita belajar untuk trade, membeli, menjual, membeli, dan cuba betul-betul kalau in case awal-awal kita rugi pun sebab experience kita tak banyak, kita boleh accept lagi sebagai yuran pembelajaran dalam kita bermain saham lah. Okay. So ingat ni part ni penting lah. Jangan bermula, ramai juga yang bermain saham ni dia bermula terus modal yang besar, 10k ke 100k sampai buat loan dan sebagainya. Dan biasanya kalau untuk permulaan ni biasalah kadang rugi dan sebagainya. Yang tu kalau bermula dengan modal yang besar, memang untuk recover tu akan sakit lah, memang akan terduduk lah
kalau bermula dengan modal yang besar. Okey, itu saja untuk level-level traders. Okay, next. Okey, sekian sahaja untuk bahagian 2 malam ni daripada saya. Okay, kita pergi ke soalan. Jika ada soalan, kalau ada tak faham dan sebagainya, boleh terus tanya. Mana yang kami tahu, kami jawab terus. Mana yang kami tak tahu, ada juga banyak juga yang kami tak tahu. Kami akan cuba dapatkan jawapan lah. Dan kita akan baru tahu mungkin dalam channel dan sebagainya lah. Okey, ada soalan daripada ada yang tak jelas, nak minta ulang balik ke dan sebagainya. Okey, saya pun nak bagi tahu juga untuk kelas malam ni pasal basic saham, dan untuk bulan ni kami ada buat beberapa kelas lah. Untuk bulan ni kami ada buat beberapa kelas, start dengan dia punya level persusahan tu. So kalau malam ni paling basic pasal yang nak belajar saham. So memang sesuai lah siapa yang nak belajar saham masuk kelas malam ni. Dan esok kita ada cerita pasal pengenalan asas chart. So esok kita dah tahu sikit basic pasal hari ni, pasal saham. Esok kami ada bagi tahu pengenalan asas chart. So esok pasal pengenalan asas chart, 12 hari bulan. Esok 9 hari bulan. 12 hari bulan pasal trading view dan platform M+. Dan ada banyaklah kelas untuk bulan ni, ada 10 kelas yang kami dah arrange. Lepas pasal chart, pasal trading view, platform M+, lepas tu pasal market structure, support and resistance, indikator yang biasa kita gunakan di trading view. Lepas tu setup mengikut SOP Easy Trade. Lepas tu kelas kripto, macam mana nak trading guna cara Easy Trade lah, trading kripto cara Easy Trade. Dan last kali kelas setup mengikut SOP Easy Trade. Untuk kelas setup ni biasanya kita akan review lah counter-counter yang kita dah share dekat channel. Contoh hari ni Min ada share counter apa tadi yang buat kenaikan tinggi tadi, tak ingat dah. Stella tadi. So Min ada share pasal Stella dekat channel Telegram tu. Nanti boleh request untuk Min buat ulang kaji balik macam mana Min detect untuk tahu daripada awal lagi macam mana dia punya kenaikan. So kita bakal study. Okey, itu tambahan dari saya lah. Kalau ada soalan boleh tanya soalan. Kalau tak ada kita end. Kami buka barang soalan, boleh tanya, boleh tulis dekat chat. Boleh terus tulis dekat chat apa. Kita pun tak faham mana pun okay, boleh tulis. Nak tanya terus pun boleh. Kalau nak tanya terus pun boleh on mic dan kita boleh tanya terus. So kalau contohlah ada buat kerja lain kan. So boleh on mic, tanya terus. Kita cuba jawab lah. Dekat sini berapa orang yang tak pernah trade lagi? Boleh saya dapat info tak? Yang memang tak tahu apa-apa pasal saham, ada tak kat sini? Yang memang tak tahu apa-apa, datang malam ni memang okey, Muhammad angkat. Ada, okey, ada. So untuk Muhammad, Zurina ada. Okey, Zurina, Muhammad, so memang sesuai lah. So macam mana kelas malam ni? Boleh faham ke? Blur-blur ke? Kalau blur-blur, tak faham dekat mana, kami boleh ulangkan balik. Tak faham dekat mana? Ataupun clear. Kalau clear, esok boleh sambung balik lah. Esok buat kelas pasal chart. Continue je tengok kelas-kelas yang kami conduct. Boleh faham. kena take note lah kelas-kelas kita yang sebab kita buat ni boleh dikatakan pusingan kedua lah. Kita buat kelas daripada basic sampai kepada setup gaya Easy Trade. Kena take note dan yang macam yang baru contoh Surina
boleh cuba follow. Kalau boleh follow semua kelas yang kita ada tu. Memang sangat-sangat, memang akan daripada tak tahu ni, daripada baru-baru, memang akan jadi advance lah kalau rajin follow kelas ni. Dan untuk setiap kelas kita akan bagi rakaman. So yang ni kita rekodkan, nanti kita akan bagi rakaman dekat email. Boleh tengok balik. Boleh tengok balik dekat mana. Mungkin masa ni tak sempat nak take note ke. So boleh tengok balik kalau terlepas. Setakat ni clear? Okey, kalau clear alhamdulillah. Rasa tak ada So kalau ada apa-apa boleh tanya dekat channel pun boleh. So Easy Trade pun selain kita conduct kelas, kita pun ada indicator yang membantu untuk kita buat analisa pasal saham lah. So kalau nak try free trial, boleh email kami. Kami bagi free trial seminggu. Tengok dulu sesuai ke tak, try test dulu. Macam mana, kalau rasa okey baru proceed. Dan dekat channel YouTube kita pun boleh tengok channel YouTube, search Easy Trade. Dekat channel YouTube banyak kami kongsikan video-video macam mana kami buat analisa sesebuah counter, sesuatu counter tu. Macam mana kami buat analisa untuk kami detect macam mana counter ni percentage dia nak pergi lagi besar. So kami dapat detect awal. So boleh tengok dekat channel YouTube juga. So dekat situ lagi dapat kefahaman lah macam mana kita nak trade untuk kita minimumkan kita punya kerugian dan kita maksimumkan kita punya profit lah. Okay. Kalau dah clear semua, alhamdulillah. So rasanya tak ada apa-apa nak tanya. Alhamdulillah. Harap perkongsian kita malam ni membantu dan memberi kefahaman lah kepada yang mendengar, insyaAllah. Okey. Boleh minta doa, Zainah? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم علينا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الفردوس دون حساب ولا عذاب. اللهم إنا نسألك الفردوس دون حساب ولا عذاب. اللهم إنا نسألك الفردوس دون حساب ولا عذاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Okey, kita tangguh dengan tasbih kifarah dalam surah Wal-Asr.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.